سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا. وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عاصم بن أحمد وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف, maka adalah ayat dan hadis ini menunjukkan tiada kesudahan kamalat Allah Ta'ala. Maknanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disebutkan, yang ditulis oleh musannif, iaitu Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab ini, iaitu kitab Durus Samin ini, menunjukkan, yakni menyatakan sifat kamalat Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Maksud kata tiada kesudahan tu maknanya tak terhingga banyaknya. Siapa pun tak tahu
banyak mana jumlah keseluruhan sifat kamalat Allah. Sifat kamalat maknanya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyak, dan tiada diberatkan kita oleh Allah Ta'ala, yakni tak diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita mengetahuinya, melainkan ini kecuali dengan mengetahui barang, yakni sifat-sifat yang didirikan oleh syarak, yakni yang disebutkan oleh syariat bagi kita ni, bagi kita orang yang beriman, atasnya dalil, yakni di mana yang ada buktinya, iaitu 20 sifat. Jadi 20 sifat yang wajib ada pada Allah Ta'ala itu, yang wajib kita ketahui, itulah sahaja yang perlu kita kenal. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Dan wajib mengenal ke atas tiap-tiap mukallaf itu pada pihak hukum sifat ketuhanan Allah Ta'ala Jalla wa Azza, 20 sifat jua. Jadi sifat Allah Ta'ala ni tak terhingga banyaknya, tapi yang wajib kita tahu 20 jua. Baik. Dan menggugurkan atas kita, dan menggugurkan atas kita, yakni tidak diwajibkan ke atas kita, dan menggugurkan atas kita ini tak diwajibkan ke atas kita dengan kurnianya taklif, yakni dengan kurniaan Allah Ta'ala taklif sebagai tanggungjawab. Taklif ni sebagai tanggungjawab dengan barang yang tiada dirikan bagi kita atasnya dalil, yakni apa yang tak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu tak disyariatkan kepada kita untuk mengetahuinya, iaitu yang lebih daripada 20 yang lagi akan datang sebutnya, yakni akan datang keterangannya. Baik, yakni tiada wajib kita belajar supaya kita ketahui satu-satu dengan tafsil, melainkan yang 20 sifat ini jua. Cuma wajib kita tahu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Tak terhingga banyaknya, tapi yang wajib kita tahu 20 sahaja. Ya, seperti disebut di dalam Al-Quran tu wajib kita tahu. Contohnya dia kata apa? Qul huwallah. Kata olehmu dialah Allah. Maknanya adanya Tuhan yang bernama Allah. Adanya Tuhan yang bernama Allah. Tu namanya sifat sifat wujud. Qul huwallah. Kata olehmu ya Muhammad, dialah Tuhan yang maha ada yang namanya Allah. Maka tu namanya sifat wujud. Ahad, sifat wahdaniyah. Allahus Samad, Allah itu tempat tumpuan segala sesuatu. Allahus Samad, ini Allah itu tempat tumpuan segala sesuatu. Maka di dalamnya kata ulama tauhid terkumpul 14 sifat. 7 sifat ma'ani dan 7 sifat ma'nawiyah.
lam yalid, dia tidak ada mula, dia tak beranak, tak ada mula, yani tidak. Walam yulad, dan tak diperanakkan, ini tak pula dia tu berakhir, ya. Maka itu baqa, sifat baqa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Ta'ala ni tidak ada yang serupa dengan dia, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsi dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dalam sifat 20 tu dah terkandung pengertian 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita tak tahu. Baik, dan yang lebih daripadanya wajib kita ketahui lagi i'tiqad Allah Ta'ala mempunyai beberapa sifat kamalatnya tiada hingga. Yani Allah Ta'ala tu wajib kita tahu pada dirinya ada sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Yang tu wajib kita mengaku. Jangan kita kata Allah Ta'ala ada 20 je sifat dia, salah. 20 tu yang wajib kita tahu. Ada lagi yang tak terhingga banyaknya yang kita tak dapat tahu, hanya Allah jua yang tahu. Dan tiada ada kesudahannya. Jadi kalau dihitung tak akan berakhir, tak ada akhirnya. Sifat Allah Ta'ala tu ada pada zat Allah Ta'ala, tak berkesudahan, mana tidak musnah-musnah, dan tak akan habis kalau dihitung. Maka tiap-tiap sifat yang sempurnaan itu, yang tiap-tiap sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala, yakni wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala, ini wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Wajib ni wajib apa nama dia? Wajib akal, bukan wajib syarak, wajib akal. Bersifat dengan dia. Ini Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan dia, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan dia. Wajib akal, bukan wajib syarak. Dan tiap-tiap kekurangan yang tiada patut bagi Tuhan kita itu mustahil ia bersifat dengan dia. Maka adalah wajib atas tiap-tiap mukallaf diketahuinya, yakni mengetahuinya, ini mengenalnya, atas jalan ijmal jua, yakni atas jalan borong, atas jalan pukal, atas jalan ringkasnya. Secara ringkasnya wajib kita faham bagaimana Allah Ta'ala tu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Begitulah juga lawan bagi sifat wajib itu pun tak terhinggalah banyaknya. Tiada tafsilnya, tak dapat nak dihuraikan. Tiada tafsir ni tak dapat nak dihurai panjang lebarkan. Nak diperincikan tak boleh. Tiada tafsir, tidak dapat diperincikan. Baik, habis. Maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan ulama daripada Quran dan hadis. Jadi sifat 20 ni bukanlah semata-mata rekaan ulama, tapi adalah diambil oleh ulama daripada Quran dan hadis. Ya, contohnya yang kita sebut tadi dalam Qul huwallahu ahad itu sudah ada mafhumnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap suatu. Kudrat, itu sifat kudrat.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an itu sifat iradah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu sifat sama' dan sifat ilmu. Wa kallamallahu Musa taklima, itu sifat kalam. Jadi maknanya Allah Ta'ala itu maha bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Yang kita baca dalam sifat 20 tu ada istinbatnya. Ada istinbat, ada tempat ambilannya. Maka orang yang kata hukum belajar sifat 20 ni tak wajib, itu hanyalah ilmu rekaan ulama, maka tolonglah faham. Itu diambil daripada Al-Quran, diringkaskan. Nak mengaji Quran 30 juzuk bila nak habis? Dahlah mengaji tak istiqamah, bukan? Sebab 20 yang sikit itu pun tak boleh nak istiqamah. Macam mana nak faham satu Quran? Sekat baca fahamnya tidak. Boleh baca tapi tak faham, itu yang Nabi kata. Boleh baca, baca cukup sedap. Dia belajar taranum qiraat. Boleh baca lagu Hijaz, Bayati Suri, Nahwan, sedaplah. Tapi tak faham pula tafsirnya. Tuhan Nabi kata apa? Di zamanku ini ramai faqih tetapi kurangnya qari. Tetapi akan berlaku di akhir zaman, ramainya qari, tiada yang faqih. Mana terkurangnya faqih. Faqih ni apa? Yang faham Quran, yang pandai baca Quran tu banyak. Yang mereka suka murid tajwid, mana kata tempat tajwid. Tapi tak ada orang nak ngaji tafsir. Bukan kata tafsir, tauhid pun dah nak ngaji. Patah lagi tafsir macam pendek. Jadi jaga. Jaga-jaga kita akhir zaman ni. Bila orang menghindarkan diri daripada belajar tauhid, itu bermakna orang tu nak menuju kehancuran. Kalau alim tak apa. Kalau alim dah tak apa. Ni tak erti apa. Jangan duk belagak lah. Pandai tak apa. Pandai dah tak apa. Jangan duk belagak kata pandai. Saya tanya hak senang-senang pun tak tahu. Hak senang-senang apa dia? Ma rabbuka. Macam senang. Agak-agak boleh ke jawab. Siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi. Allah tu nama. Siapa dia Tuhan? Tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu siapa? Nak jawab lagu mana? Jaga molek. Ramai orang tak lepas di situ. Disangka mudah. Tiba-tiba yang tu pun tak lepas. Belum tanya hak lain-lain. Kalau mati besok agak boleh jawab marah buka. Ingat senang. Orang yang mengapai kitab tauhid tu pun tak tentu boleh jawab lagi besok di akhirat. Bukan kata di akhirat tu, di alam barzakh. Duk mengapai dah kitab tauhid tu, tak tentu lagi boleh jawab. Apatah lagi kalau tak pernah belajar tauhid, ataupun tauhid pun belajar, main-mainnya. Sekat boleh bercakap Arab. Orang Wahabi semua Arab kat Mekah. Orang Arab masuk Hindu pun ada. Orang Arab ada lebih 50 juta Kristian kat dunia ni dah. Itu tak boleh cakap Arab. Hang megah nak boleh cakap Arab. Orang Arab ada lebih 50 juta Kristian datang muka bumi.
Tu tak kira lagi hak tak ada agama, hak masuk Hindu. Hindu mana? Arab Saudi dah ada Hindu. Orang Arab beragama Hindu. Orang Arab ada tandil kat dia. Pegang nak ambil sekarang. Tauhid tadi. Baik. Maka adalah yang 20 itu telah dihimpunkan oleh ulama daripada Quran dan hadis. Habis. Maknanya sifat 20 ilmu tauhid yang kita belajar ni bukanlah semata-mata ilmu rekaan, tapi ilmu yang dikutip, yang digali dari Al-Quran dan hadis. Maka dibilangkan pula wujud ghairul wujudi. Ni yang ada, yang tidak ada, yang maha mengadakan. Malaikat Allah lah yang maha mengadakan. Maka dibilangkan pula Allah itu wujud ghairul wujud. Wujud ghairil wujud. Wujud ghairul mawjudi. Apa maksudnya? Yani yang ada, yang tidak ada, yang mengadakan. Illallah, malaikat Allah. Seperti yang dimuktamad, seperti yang dimuktamadkan. Apa yang dimuktamad? Ini yang dipegang. Yang dimuktamad, yang dipegang oleh Imam Razi. Imam Razi. Siapa dia Imam Razi? Iaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wafat tahun 606 Hijrah. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini seorang ulama tauhid, ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia wafat tahun 606 Hijrah, bersamaan 1209 Masihi. Dia ada satu kitab tafsir yang besar, namanya Tafsir Ar-Razi. Baik. Demikian lagi dibilangkan sifatnya, yakni dibilangkan sifat 20 itu oleh Imam, antaranya ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Demikian lagi dibilangkan sifat ma'ani itu lain daripada sifat ma'nawiyah. Demikian lagi dibilangkan, ini diperkirakan, dibilangkan ini diperkirakan sifat ma'ani itu lain, ini bukan daripada sifat ma'nawiyah. Apa dia ma'ani? Apa dia ma'nawiyah? Sifat ma'ani ni maqama binafsi. Sifat ma'nawiyah ma mulazimatun alal ma'ani. Saya ulangi. Sifat ma'ani ialah maqama binafsi. Sifat ma'nawiyah ma mulazimatun alal ma'ani. Baik, apa dia? Dengar molek. Selalu dah saya sebut benda ni, nak ulang-ulang. Apa dia sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah itu ialah maqama binafsi. Maknanya sifat yang ada dan tetap di zat Allah. Sifat yang ada dan tetap di zat Allah.
Apa dia sifat ma'nawiyah? Iaitu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Apa sifat ma'nawiyah? Iaitu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Baik, faham dua benda tu dulu. Dengar molek nak sambung. Apa maksud kata sifat yang melazimi bagi ma'ani? Apa maksud sifat ma'nawiyah? Iaitu sifat yang melazimi bagi ma'ani. Apa maksudnya melazimi bagi ma'ani? Maksud kata melazimi bagi ma'ani itu ialah sifat ma'ani yang ada pada zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah. Sifat ma'ani itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah. Itu maksud kata sifat ma'nawiyah, iaitu sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Jadi mafhumnya bagaimana? Mafhumnya tu begini. Bila disebut sifat ma'ani, iaitu sifat yang menyatakan adanya sifat-sifat kesempurnaan zat Allah. Sifat ma'ani ialah sifat ma'ani itu ialah sifat yang menyatakan adanya sifat-sifat kesempurnaan di zat Allah Ta'ala. Sifat ma'nawiyah pula, sifat ma'nawiyah pula ialah sifat yang menyatakan sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu ada selama-lamanya, tidak bercerai tanggal dari zat Allah, tidak berubah-ubah, tidak musnah selama-lamanya. Dari apa yang kita nak faham? Itulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tak serupa dengan segala yang baharu. Yang baharu itu tak ada sifat ma'ani. Yang baharu itu tak adalah lagi sifat ma'nawiyah. Ma'ani itu ada dan tetap, sedangkan yang baharu ni tak ada yang tetap. Contohnya penglihatan kita. Bila kita buka mata nampak, tutup mata tak nampak. Allah Ta'ala tak ada buka tutup. Allah Ta'ala sentiasa di dalam melihat kepada sesuatu. Tak ada buka tutup mata dia. Allah tak ada mata. Allah ada sifat basar. Penglihatan Allah tu ialah dengan zatnya yang bersifat basar. Jadi penglihatan Allah Ta'ala tu sentiasa, tak ada buka tutup, tak ada yang terlindung, tak ada kejap lihat, kejap tak lihat, tak ada yang jauh dekat, tak ada. Tak ada istilah jauh dekat pada hak Allah Ta'ala. Pada pihak kita ada jauh, ada dekat. Sebelah meja ni dekat, sebelah pintu tu jauh, sebelah dinding tu terlindung. Allah tak ada dekat, tak ada jauh, tak ada terlindung. La ba'id wa la qarib. Tak ada dekat, tak ada jauh, tak ada dekat. Ya, tak ada pula la hijab. Tidak ada pula yang terlindung. Bahkan Allah Ta'ala tu inkisyaf, tak tersembunyi sesuatu pun dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah dan sebagainya. Baik. Jadi yang ada pada kita ni, kita kata kita melihat, kita mendengar, itu bukan sifat. Itu namanya apa? Namanya arad. Arad, ain robot, arad. Pasal apa dinamakan arad, tak dinamakan sifat? Kerana di dalam istilah usuluddin, kalau kata sifat, perkara yang ada yang tak berubah-ubah. Kalau kata arad, perkara yang
Ada, tapi berubah-ubah. Masa muda mata terang, tengok apa pun semua jelas, nyata. Bila dah tua mata jadi rabun, jadi kelabu. Ada rabun dekat, ada rabun jauh. Ada jadi buta tu pun ada. Tu kata berubah tu namanya arad. Tapi Allah Ta'ala tu pendengaran Allah, penglihatan Allah bukan arad, dia sifat. Sifat ni adanya itu qadim, tak berubah-ubah dan tak musnah. Tu kata zat, tu kata sifat. Sifat itu perkara yang tak ada mula bagi adanya, tak berubah-ubah dan tak musnah. Kita makhluk ni arad. Arad ni apa dia? Adanya kerana diadakan oleh Allah. Tiada ia fungsi, melainkan ia difungsikan oleh Allah. Dan dia sentiasa berubah-ubah dan akan melalui masa musnah. Itu kata arad. Arad ni makna perubahan, benda yang sentiasa mengalami perubahan. Macam tadi kita duduk di asrama, lepas tu kita main surau, ubahlah. Saat kita lengah belakang, kita pun tegakkan tulang belakang. Nanti lengah pula, tunduk boleh. Sentiasa berubah. Tadi tangan kita tak paha, duk garu paha. Lepas tu garu kepala. Pasal apa? Buat-buat katai. Pasal tak faham. Itulah makna apa? Berubah-ubah perbuatan kita. Itu semua namanya arad. Namanya arad. Baik. Itu beza sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Beza sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Tolong ambil surat zaman kat atas tu. Jadi postman tolong tolong langgut-langgut kat belakang kuku ada surat. Baik, habis. Maka jika kita bilangkan, saya dah faham apa itu ma'ani, apa itu maknawiyah apa itu ma'ani, apa itu maknawiyah. Itu kepahaman sifat ma'ani dan maknawiyah secara ringkas. Jadi wajib kita percaya pada hak Allah Ta'ala itu ada sifat ma'ani dan ada sifat maknawiyah. Nanti dia akan terang lagi. Siapa yang menolak maknawiyah maka jadi kufur. Menolak ma'ani tidak kufur, jadi fasik. Menolak maknawiyah jadi kufur. Nanti dia akan terang pada bab dia nanti. Maka jika kita bilangkan wujud ainul mawjud, dan kita bilangkan sifat ma'ani itulah sifat maknawiyah, maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat jua. Ini pada pihak Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dia kirakan mafhum sifat maknawiyah itu sudah ada di dalam
pengertian sifat ma'ani. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari dia bilangkan wujud itu ialah ain maujud. Dia diri Allah yang maujud. Maka dia bukan sifat, tapi diri yang maujud. Maka dia bukan sifat. Abu Mansur Al-Maturidi dia kata maujud itu sifat. Atau khilaf antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Iaitu ulama ataupun pelopor utama i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lahir tahun 260 Hijrah, wafat tahun 324 Hijrah. Siapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi? Iaitu seorang ulama dari Samarkand. Lahir wafat tahun 333 Hijrah, yang bermazhab Hanafi. Adapun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia bermazhab Syafi'i. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari dia mengira wujud itu ainul maujud. Wujud, jika kita bilangkan, ini kita perkirakan, kita mengambil faham bahawasanya wujud ainul maujud, yakni wujud itu ialah ainul maujud. Yani sifat wujud, wujud itu bukan sifat tapi diri yang maujud. Dan kita bilangkan sifat ma'ani itulah sifat ma'nawiyah, maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat jua. Imam Abu Hasan Syari dia tulis 13. Adapun wujud itu bukan sifat katanya. Wujud itu ialah diri Allah yang maujud. Sifat yang mana? Yang lagi 12. Maka wajib kita percaya zat Allah itu ada, maka tu namanya wujud. Maka yang pada zat Allah itu ada 12 sifat-sifatnya yang wajib kita tahu. Maka jadilah pada pihak Abu Hasan Syari ada 13 perkara yang wajib kita tahu. 1 zat, 12 lagi sifat. Mana yang zat? Itu wujud. Wujud itu ialah zat. Tapi Imam Abu Mansur Maturidi dia kata wujud itu bukan zat tapi sifat. Ya, maka tu khilaf antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan kita tak wajiblah untuk mengetahui wujud itu sebenarnya zat ataupun sifat. Tak wajiblah kita mengetahui hakikatnya. Cuma wajib kita tahu Allah Ta'ala itu ada. Ada dalam bahasa Arab wujud. Sama ada kita nak kata wujud itu sifat ataupun wujud itu zat, itu tidak ada masalah. Yang wajib kita tahu Allah Ta'ala itu ada. Sama ada itu zatnya kah yang ada, yang dibicarakan dalam sifat itu, dalam sifat 20 itu, ataupun kita kata zatnya, ataupun kita kata sifatnya, itu tidak wajib. Baik, habis. Baik, dia kata maka jika kita bilangkan wujud ainul maujud, yakni wujud itu ialah diri yang maujud, ialah zat diri Allah yang maujud, dan kita bilangkan sifat ma'ani itulah sifat ma'nawiyah. Macam Abu Hasan Syari dia tak kira ma'nawiyah. Dalam ma'ani itulah ada mafhum ma'nawiyah. Maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat jua. Titik di situ. Jadi dia kira sampai 20 tu macam apa?
Pasal dia kira pula lepas ma'ani ada ma'nawiyah. Pada pihak Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Jadi pada pihak Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia tambah lagi sifat ma'nawiyah. Sebab tu jadi 20. Sebenarnya 24. Sebenarnya ada 24. Cuba tengok dalam Aqidatul Mu'minin. Dalam tu saya tulis. Dia tambah lagi 2 sifat ma'ani jadi 9. Dia tambah lagi 2 sifat ma'nawiyah jadi 9. 9 jumpa 9 jadi berapa? Jadi 14. Ke 14. Jadi 18 campur 5 sifat salbiah jadi berapa? 23 campur 1 sifat nafsiah jadi jadi 24. Buka dalam kitab Aqidatul Mu'minin, cuba semak buka tengok. Tak mau cerita, tak cerita dia tak mau tengok. Buka tengok, saya tulis ada 24. Itu khilaf ulama tauhid. Ulama tauhid ni yang terkenal ada 12 orang. Selain daripada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ada lagi Imam As-Subki, ada lagi Imam Sa'duddin Taftazani, ada lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada lagi Imam Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Ada 12 orang lagi. Baik, kita cara hak ni dulu. Maka jadilah sifat yang wajib kita ketahui itu 12 sifat 2 titik. Maka kerana inilah kata Ibnu As-Subki pada kitab Jam'ul Jawami'. Ni kitab Jam'ul Jawami' ni bukan kitab tauhid. Dia kitab usul fiqh mazhab Syafi'i. Dulu kitab ni dinamakan kitab Tuk Mufti. Siapa tak erti baca kitab ni jangan jadi mufti. Tok guru saya lah kata. Kitab ni dikarang oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya, kitab usul fiqh ni dia lebih susah pada kitab Ashbah wan Nazair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Orang mengaji Mesir ambil syariah, dia baca kitab Ashbah wan Nazair karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang kitab usul fiqh. Tapi Jam'ul Jawami' ni dia lebih susah katanya. Lebih susah dari Ashbah. Dalam kitab ni ada cerita tentang fidyah tafa'ul. Orang duk tanya sangat fidyah orang mati. Ya. Nak ambil dalil kitab mana Ustaz? Saya kata kitab Jam'ul Jawami'. Kitab Jam'ul Jawami' ada cerita bab fidyah tafa'ul bagi orang mati, fidyah sepanjang kematian ke atas orang yang mati, fidyah puasa dan fidyah solat. Ada disebut dalam tu. Baiknya habis. Dalam kitab ni juga ada cerita bab yang pelik-pelik dalam bab fiqh. Bab pelik-pelik dalam bab fiqh kerana kita tak nak jumpa. Kita Jam'ul Jawami'. Baik ya, saya selalu sebut kitab ni sebenarnya. Jadi Imam Taqiyuddin As-Subki ni seorang ulama, ya,
seorang ulama seorang faqih, seorang ulama fiqh, dan juga seorang ulama usuluddin, ulama tauhid, dan juga seorang ulama tasawuf. Dia lahir dan hidup sekitar tahun 700 Hijrah. Dialah antara orang pertama yang menaikkan kitab Ihya Ulumuddin. Masa Imam Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijrah, orang-orang tidak memandang kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada orang di zamannya mengatakan Imam Ghazali ini sesat, zindi, kafir, murtad, musyrik dan sebagainya, sebab dia bicara dalam kitab Ihya itu ilmu wahdatul wujud, di mana pada zaman itu walaupun ramai orang tasawuf, ramai juga orang fiqh yang menolak tasawuf. Sampai hari ni pun ada orang fiqh menolak tasawuf. Dengan heranlah kalau orang tu alim besar fiqh tapi menolak tasawuf tu biasa sejak zaman dulu lagi. Dia mengetahui ilmu syariat saja, tapi ilmu kesufian, ilmu hakikat tak pergi. Pasal tak nak mengaji. Nak musyarah boleh ha. Kita bab tasawuf lari, kita bab tauhid lari. Ada zaman lain ni yang berlambak lagu tu. Ada alim fiqh ha. Nahu tajwid semua reti lah, hebat lah. Baca bab tasawuf, dia mula sakit kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit macam-macam sakit. Pasal apa? Tak boleh masuk. Tu kata ilmu ini bukan sebarang orang boleh terima. Dah alim dah pun ilmu dia tak mau. Pun ada sejak zaman dulu lagi, sejak zaman Imam Ghazali lagi. Yang tak mau tu bukan orang lain, anak murid Imam Ghazali juga. Masa Imam Ghazali menjadi seorang fuqaha, ahli fiqh, ratusan ribu murid dia. Tapi bila beliau terjun ke bidang sufi dan beruzlah di kaki bukit, muridnya hanya tinggal 150 orang. Daripada ratusan ribu tinggal 150 orang, halis semua lari habis. Sampailah tenggelam kitab Ihya Ulumuddin itu dibangunkan semula, dimasyhurkan semula oleh Imam Taqiyuddin As-Subki ini pada sekitar tahun 700 Hijrah. Maka lepas itulah baru orang kaji balik Ihya Ulumuddin sampai sekarang. Dan orang mengakui Imam Al-Ghazali ini seorang waliullah. Sehingga ada ulama-ulama dulu yang berkata, tidak aku dapati kitab kalau nak merujuk yang paling baik selepas Al-Quran ialah Ihya Ulumuddin. Kitab yang paling baik untuk dirujuk selepas Al-Quran dan hadis ialah Ihya Ulumuddin. Ini kata ulama-ulama dulu. Hari ni orang kata dia ahli sunnah wal jamaah. Tauhidnya Abu Hasan Sy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Fiqhnya Imam Syafi'i. Tasawufnya Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dia tak baca lagi kitab Ihya Ulumuddin. Kalau dia baca kitab Ihya Ulumuddin ada wahdatul wujud, mungkin dia kata Imam Ghazali sesat. Orang ni yang pandai fiqh, tauhid bolehlah sikit-sikit, mari wahdatul wujud, tak mau. Tapi mengaku dia ikut Imam Ghazali. Dia tak baca lagi kitab Imam Ghazali. Dia cuma dengar nama Imam Ghazali. Apa dia kitab yang dia baca? Hidayatus Salikin. Kitab wiri-wiri lepas sembahyang, zikir-zikir, ya, tu yang dia baca. Ihya tak nak belajar. Itulah masalah orang hari ni. Bukan hari ni, zaman dulu lagi dah ada orang yang ahli fiqh tapi menolak kesufian, menolak tarekat tasawuf. Jadi kita jangan jadi macam tu lah. Jangan jadi macam tu. Gitu. Macam saya cerita dulu lah. Sekitar tahun 700 Hijrah dulu dah ada dah ulama-ulama hadis yang suka memaudhu'kan hadis. Bukan sikit dia hafal hadis. Ada yang hafal sampai 50,000 hadis, 30,000 hadis, 70,000 hadis.
yang dia tu pula suka memaudhu'kan hadis. Ada. Zaman dulu dah ada. Apa tak zaman lagi? Yang langsung tak hafal hadis, habis dah kot 100 200. Lepas tu digelarkan pakar hadis. Lepas tu apa kerjanya? Pakar memaudhu'kan hadis dhaif. Inilah puak-puak tu. Puak-puak tu lah. Puak mana lagi? Bukan kata puak Wahabi saja. Bahkan puak-puak ahli sunnah pun ada, di mana mereka suka memaudhu'kan hadis-hadis sufi, hadis-hadis tasawuf. Kita jangan jadi macam tu. Kalau kita tak reti, kita katalah saya tak tahu. Wa ana abdun jahilun. Saya hamba Allah yang jahil. Saya tak tahu. Kita tak tahu, kita kata apa hadis ni kita tawakuf pada Allah, kita tak tahu. Ya, benda tasawuf ni, Tok Guru saya kata, kalau kita tidak faham perkataan mereka, jangan kamu menolak, maka hendaklah kamu tawakuf kepada Allah. Kerana orang-orang sufi ini, mereka dibukakan ilmu-ilmu rahsia. Jangankan kata orang sufi yang dibukakan hati mereka terus nampak perkara yang gaib. Ahli saintis tu, kalau dia cerita kat kita dalam laut ada bagian-bagian, kita tak pernah pergi menyelam pun, kenapa kita boleh percaya? Sedangkan ilmu astronomi, dia cerita di angkasa lepas tu ada sekian, ada berjuta galaksi. Kenapa kita boleh percaya? Sedangkan dia orang kafir, orang putih. Tapi mari ulama-ulama, ke? Dia yang dia confuse pula. Hari ni maudhu' ni, ustaz ni sesat dah ni. Itulah dia. Cerita bab tasawuf sesat. Cerita bab tauhid pun dah sesat dah. Pasal apa? Dia sangka dia ngaji banyak. Dia duk fikir tauhid tu cukuplah mengapai sebab 20 hujur ke dalam bakar. Bila cerita sampai 68 akal ada iman, dia mula garuk kepala sampai ke tepak kaki. Pening kepala. Tu baru hak tu. Belum cerita lagi bab khilaf dalam bab tauhid. Inilah dia orang akhir zaman. Ya. Soalan pun banyak ni. Kita bacalah sikit. Apa kata Imam Taqiyuddin Ibnu As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang bernama Jam'ul Jawami'? Kitab Jam'ul Jawami' ni kitab apa saya kata tadi? Kitab usul fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Nak tengok ada kat rumah saya. Siapa kaji nak baca boleh lah, pergi tengok, pinjam kat rumah boleh. Jangan buat beli kat asrama, payah habis tak pun. Tengok depan tu. Pun nak tengok. Baik, apa dia kata? Ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluhu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li'annaha takasar la thubuta la thubuta laha fi nafsiha wala bi'tibari ghairiha li'annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bidzati wa laysat amrun zaidan ala dhalika.
Boleh dah. Baca lagi sekali. Ma'rifatul hali mimma yanfa'u ilmuhu wa la yadurru jahluhu. Wa qala al-musannifu fi syarhil wusta al-jahlu biha la yadurru fil aqaidi ay li annaha la thubuta laha fi nafsiha wala bi'tibari ghairiha li'annaha ibaratun an qiyami sifatil ma'ani bidzati wa laysat amran zaidan ala dhalika. Apa ni makin kelabu lah. Baik, apa makna dia? Mengetahui akan hal maknawiyah setengah daripada barang yang memberi manfaat. Ya, barang ini perkara. Barang ini perkara yang memberi manfaat. Pengetahuan akan dia. Ini siapa yang belajar sifat maknawiyah ni, ya, memberi manfaat dalam bab ilmu tauhid. Dan tiada memberi mudarat jahilnya, tapi taklah pula jadi cedera iman kalau tak tahu sifat maknawiyah. Taklah pula cedera iman kalau tak tahu sifat maknawiyah. Itu maksudnya. Dan kata musannif iaitu Sanusi. Sanusi mana? Menteri Besar Kedah. Dan kata musannif iaitu Sanusi. Siapa dia Sanusi? Iaitu Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Ya, Imam Sanusi. Imam Sanusi ni wafat tahun 895 Hijrah. Ingat tak dulu saya dah sebut? Tu pengarang Ummul Barahin, matan Ummul Barahin tu. Dan kata musannif, ini pengarang matan Ummul Barahin iaitu Sanusi, Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Pada syarah wusta, apa kata dia? Jahil dengan dia, yang ni jahil dengan sifat maknawiyah, tak tahu, tak kerti, tak pernah belajar pun sifat maknawiyah, belajar sampai ma'aniyah, maknawiyah tak. Yang ni dengan hal itu tiada memberi mudarat pada ilmu aqaid, yang ni tak memberi mudarat pada ilmu tauhid. Cukuplah 13 sifat dia belajar. Wujud kidan baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuh bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Dah kat tu ya. Kaunuhu qadiran, tak ngaji dah. Tak apa dah, sah dah tu. Kerana bahawasanya tiada sabit baginya, ni tiada wajib baginya. Tiada sabit ni tiada wajib baginya pada dirinya, mana tidak wajib sebagai wajib yang sempurna. Tapi nak bagi sempurna jadi wajib jugalah. Nak bagi sempurna. Tahu 13 tu pun tak apa dah, tak berdosa dah. Tu paling kurang lah tu. Dan tiada dengan iktibar dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya. Apa maksud dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya? Maknanya sifat maknawiyah itu
tidak ada pengertian yang lain selain daripada semata-mata maknawiyah. Di mana kalau kata ma'ani, ada lagi iktibar yang lain. Apa dia? Ta'alluqnya. Ya. Dalam sifat ma'ani ada lagi bicara ta'alluq sifat. Macam kudrat artinya kekuasaan. Ta'alluq sifat kudrat itu ialah apa dia? Ta'alluq dia. Apa mana ta'alluq? Pekerjaannya ataupun fungsinya. Pekerjaan sifat itu ataupun fungsinya. Contohnya kudrat. Pekerjaannya apa dia? Ya, menjadikan sesuatu. Itu ta'alluqnya. Tempat ta'alluqnya di mana? Sekalian mungkinan. Bahagian ta'alluqnya 3. Apa dia? Suluhi qadim. Kemudian qabdah. Kemudian tanjizi qadim. Nama ta'alluqnya ta'alluq taksir. Tu yang kata iktibar bagi yang lainnya tu. Ya, dipaham daripada kudrat itu, dimengertikan, diiktibarkan ataupun diambil pengertian daripada kudrat itu. Ada lagi ta'alluq, tapi maknawiyah ni tak ada dibicarakan yang lain daripada itu. Cuma menyatakan sifat ma'ani yang ada di zat Allah itu tidak berubah-ubah, tidak bercerai tanggal dari zatnya, dari zat Allah selama-lamanya. Begitu. Baik, habis. Kerana bahawasanya ibarat daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat. Apa ni ibarat? Ibarat ni apa maksud ibarat? Ibarat ni satu pengertian. Ibarat ni maknanya pengertian ataupun kepahaman. Tu kata ibarat. Pengajaran pun boleh juga, tapi di sini lebih tepatnya pengertian. Kerana bahawasanya ma'ani itu, maknawiyah itu ibaratnya satu pengertian daripada berdiri sifat ma'ani dengan zat. yakni adanya sifat itu, adanya sifat ma'ani pada zat ada selama-lamanya, dan tiada pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Jadi tidak ada ta'alluq pada sifat ma'ani itu, tak ada ta'alluq pada sifat ma'ani maknawiyah itu. Sifat ta'alluq ni hanya ada pada ma'ani. Sifat maknawiyah tak ada ta'alluq. Baik, habis. Maka adalah padanya dikata keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarat daripada berdiri kudrat dengan Allah. Panjang nak cerita panjang. Panjang cerita ni. Panjang cerita boleh rupanya. Nak berhenti dulu. Berhenti dulu, kita ambil balik di atas tu. Minggu depan kita ulang balik. Susah sikit. Yang ini susah sikit. Baik, ambil ke atas tu. Maka kerana inilah kata Ibnu As-Subki. Ambil di situ nanti kita ulang balik. Baik, soalan.
Baik, dia tanya, boleh ajarkan cara berselawat yang betul? Apa yang seharusnya dihadirkan di dalam hati saat berselawat itu agar tidak jemu-jemu berselawat? Alhamdulillah, ada juga orang nak tanya bab ni. Baik. Dulu saya pernah tanya tok guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Mat Nahu nama dia. Dia tanya dia, macam mana orang dulu-dulu ni boleh seronok berselawat? Macam mana orang sufi dia boleh seronok berselawat? Sampai mulut ni tak terbuka tutup pun, hati ni berjalan berselawat ke atas Nabi. Macam mana kata berselawat ke atas Nabi? Baik, tok guru saya ni kata, maksud kata berselawat ke atas Nabi di dalam hati itu ialah hati mereka jadi kasih kepada Nabi hingga jadi fana fir Rasul. Itulah hakikat berselawat ke atas Nabi di dalam hati. Dia tak kalah sampai darjah itu, dia jadi kasih pada Nabi itu, dia mulut tak selawat pun, dia jadi hakikat orang yang berselawat. Jadi hakikat orang yang berselawat ialah timbul dalam hatinya rasa kasih dan rasa rindu kepada Nabi. Terkadang sehingga dia dianugerahkan salawat khususiyah. Itu kata guru saya lah, disebutkan dalam kitab Anwarul Qudusiyah pun. Jadi kaedah mula sebelum kita nak dapat rasa khusyuk dan tawaduk dalam selawat Nabi ini, yang pertama kena minta tolong dengan Allah dulu. Kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa aku, jadikanlah aku orang yang bertaubat nasuha, dan aku bertaubat daripada segala dosa dan maksiat. Maka lepas tu kita sebut satu-satu dosa kita. Setiap satu kita sebut, setiap satu itulah kita mohon keampunan Tuhan dan membayang-bayangkan api neraka yang akan membakar kita kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Sehinggalah kita rasa gerun dan takut. Apa yang kita gerun? Yang pertama, kita gerun kalau kita dimasuk neraka bila mati nanti. Yang kedua, bila dah gerun masuk neraka, mestilah kita rasa gerun kalau amal ibadat kita tak diterima oleh Allah. Apa juga amal ibadat kita, mengaji kita, ilmu kita, pakai sorban kita, jubah kita, sembahyang kita, baca Quran kita dan sebagainya, takut, mesti kita takutkan hati kita kalaulah tak diterima oleh Allah, bagaimana nanti di akhirat. Macam orang ada lori nak bagi tes puspakum, besok dah ada order, hari ni nak kena pergi tes puspakum. Kalaulah tak lulus, macam mana besok nak bawa barang? Apa jadi dengan menega aku? Risau dah. Itu yang dunia. Kalau yang akhirat, yang tu. Yang kedua, yang ketiga mesti yang ketiga, takut kalau mati tanpa iman. Itulah 3 rasa takut yang perlu ada sebelum nak rasa lazat selawat ni. Kena ada yang tu dulu. Sebelum ada rasa lazat berselawat ke atas Nabi, kena rasa lazat bertaubat dulu, sampai benci sungguh segala maksiat, fahsyat dan mungkar. Kena cari salah silap kita, kena taubat sampai lazat dalam taubat tu dulu.
Mudah-mudahan baru dia boleh masuk lazat dalam berselawat. Jadi macam mana rasa lazat berselawat? Baik, bagi orang yang sudah sempurna taubatnya kepada Allah, maka dia akan dihadiri oleh keruhanian Rasulullah tak kala ia berselawat ke atas Nabi. Kita ni seronok dia buat Maulid Rasul ya, tapi buat pun dalam dosa ada maksiat. Agak-agak ruhaniah Nabi nak meri. Tak tahu lah, wallahu a'lam. Jadi ruhaniah Rasulullah akan datang setiap kali seseorang itu berselawat ke atas Nabi. Walaupun dalam satu masa 1 bilion orang berselawat di 1 bilion tempat, 1 bilion tempat, 1 bilion orang yang berselawat itulah didatangi oleh keruhanian Rasulullah yang kita tidak tahu bagaimanakah kaedahnya yang Allah Ta'ala aturkan, yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi orang yang berselawat ke atas Nabi akan didatangi keruhanian Nabi. Maka kita yang nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah terlebih dahulu bertaubat dengan taubat nasuha. Itulah hikmahnya. Belum subuh tu kita istighfar 300 kali, kemudian berselawat 100 kali. Kita taubat dulu, kemudian baru berselawat. Dalam selawat tu sebenarnya ada taubat, tapi lebih adabnya bertaubat dulu, kemudian baru berselawat. Baik, dalam bertaubat kita hadirkan segala dosa kita. Setiap satu taubat kita hadirkan satu dosa, kita taubat satu dosa itu sampai kita rasa gerun dengan azab Allah. Nanti dah habis taubat satu, datangkan satu dosa lagi, kita taubat dosa itu pula sampai kita hadirkan rasa gerun dengan azab Allah, sampai kita rasa tak nak buat dah benda tu. Nanti kita hadirkan lagi satu lagi dosa kita, maka kita hadirkan rasa gerun dengan azab Allah. Kalaulah kita tak taubat, mati dalam tak taubat, apa nasib kita dalam alam neraka, alam kubur. Maka kita rasakan, kita hadirkan rasa gerun dengan azab itu, lalu kita bertaubat dengan dosa itu, kemudian dosa yang lain pula, sampailah habis dosa-dosa kita. Kita mengaku depan Tuhan kita bersalah, dan kita hadirkan rasa gerun dengan azab, kemudian kita lapaskan rasa taubat dan penyesalan hingga tak nak lagi nak buat, sampai kita rasa takut sungguh-sungguh nak buat satu dosa pun, walaupun benda-benda yang dosa kecil umpamanya. Kemudian barulah kita berselawat, barulah seronok hati nak berselawat. Maka macam mana nak berselawat? Selepas kita taubat tadi, hadirkan di dalam hati kita akan rasa kasih kepada Nabi. Barang siapa yang pernah mimpi jumpa Nabi, hadirkan wajah Nabi seperti mana ia pernah bermimpi itu. Siapa yang pernah jumpa Nabi, hadirkan wajah Nabi seperti mana dia bermimpi itu. Pasal apa? Marra'ani fil manam faqad ra'ani yaqazatan. Siapa yang nampak aku dalam tidur, maka begitulah aku dalam keadaan jaga. Jadi syaitan tak boleh merupa Nabi. Jadi kita tak pernah jumpa Nabi, lagu mana nak buat? Bila tak pernah jumpa Nabi, nak rasa kasih pun tak boleh. Macam mana nak kasih pada Nabi sedangkan Nabi kita tak pernah jumpa? Bukan? Maka dipaksalah hati itu supaya timbul rasa kasih pada Nabi. Contohnya kita membayangkan Nabi banyak perjuangannya, hebat pengorbanannya, the greatest sacrifice. Ya, sangat hebat perjuangan pengorbanan Nabi untuk menegakkan Islam, ya, di atas muka bumi. Nabi sanggup berlapar,
Nabi sanggup buat banyak perkara demi umat. Apakah aku tidak kasih kepadanya? Kalau tak ada Nabi, orang perempuan dah lama pupus tau. Pasal apa? Orang Arab jahiliah dulu dia bunuh anak perempuan. Pasal dia kata orang perempuan boleh mendatangkan kecelakaan kepada keluarga dia. Jadi datang Nabi menceritakan tidak, perempuan itulah rahmat. Bahkan Nabi kata anak perempuan itu adalah perhiasan rumah tangga. Orang Arab jahiliah dia kata sial, dia bunuh anak perempuan. Patutnya orang perempuan kena kasih pada Nabi, tapi tidak, orang perempuan ini benci Nabi. Tapi buat maulid Rasul pasal nak makan banyak kali. Makan banyak pula tu. Temberang, maulid temberang. Bukan maulid Rasul, maulid temberang jadi. Tipu Nabi. Jadi hadirkan wajah Nabi yang kita mimpi itu, kemudian kita paksa hati kita rasa kasih pada Nabi. Kalau tak boleh juga, dalam berselawat itu kita minta tolong Allah. Minta tolong lagu mana? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kasih kepada Nabi-Mu, Nabi Muhammad, dan jadikanlah aku orang yang kasih kepadamu, Ya Rabbi. Sambil selawat, hadirkan, Ya Tuhan, jadikan aku orang yang kasih kepada Nabi-Mu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kasih pada Nabi-Mu. Siapa kasihkan Nabi, dia akan kasih kepada Allah. Siapa kasih kepada Nabi akan dikasih oleh Allah. Jadi minta sambil selawat, sambil kita datang hadirkan, Ya Allah, jadikan aku orang yang kasih kepada Nabi-Mu. Mulut baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati tu hadir, Ya Allah, jadikan aku orang yang kasih kepada Nabi-Mu. Tapi kalau orang yang sudah ingat wajah Nabi sebab dia pernah mimpi Nabi, hadirkan wajah itu sehingga terasa keindahan bersama Nabi. Keindahan bersama Nabi ni lebih hebat daripada keindahan bersama tuna. Lebih hebat daripada keindahan bersama bersama pacar kita, sampai kita terlupa kepada yang lain. Itu namanya fana fi Rasul. Orang nak sampai ma'rifatullah, dia kena melalui 3 fana. Fana fi Syekh, fana fi Rasul, fana fillah. Masalahnya nak dapat fana fi Rasul pun tak boleh, sebab tak ada fana fi Syekh. Tak ada guru bimbing rohani. Nak dapat fana fi Rasul itu sukar, apatah lagi fana fillah. Sebab itulah tak dapat tidak nak sampai kepada fana fi Rasul itu kena ada guru yang membimbing rohaniah. Jadi selawat yang ditanya oleh yang bertanya ini, bagaimana nak berselawat yang betul kepada Nabi, tak dapat tidak. Saya balik kepada pokoknya, iaitu hendaklah ada mursyid yang membimbing rohaniah. Kalau tidak ada mursyid, bolehlah berselawat, jadilah salawat hasanah, tidak jadi salawat darajat. Wallahu a'lam. Baik. Soalan yang seterusnya daripada seorang yang bernama, orang lelaki ni, nak tanya, apakah yang dikatakan hakikat Muhammad? Tak, saya pun tak tahu. Sini semua ni orang belajar kitab tasawuf ni. Saya tak katalah benda ni salah. Saya nak jawab secara ringkasnya. Hakikat Muhammad secara ringkasnya ialah orang yang patuh kepada hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat Muhammad pula pada makna yang keduanya ialah orang yang syuhud akan Allah
seperti mana Nabi syuhud Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita jadi orang yang pertama tu dulu, iaitu orang yang patuh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tu dulu. Itu hakikat syariat pada makna yang pertama. Dia ada 10 pengertian hakikat Muhammad ni. Maka jadi kita orang awam ni, makna yang pertama tadi, apa dia? Jadikan diri kita orang yang tunduk dan patuh pada semua hukum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jadilah hakikat Muhammad, darjah yang pertama. Baik. Apa beza sifat 20 dan 68 aqaidul iman? Beza dia 20. Sifat 20 itu perkara yang terkandung dalam 68 aqaidul iman. Sifat 20 itu sebahagian daripada 68 aqaidul iman. Jadi dalam 68 aqaidul iman ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, ada bicara pula sifat yang harus baginya, ada bicara pula sifat yang wajib bagi Nabi, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul, percaya pada rukun iman. Sampailah 68 keterangannya itu. Tuan-tuan, orang yang bertanya ini boleh hubungi admin untuk dapatkan carta 68 aqaidul iman. Hubungi admin Pondok Syariah. Di sana puan akan dapat 68 aqaidul iman. Dia punya carta dia. Carta tu tidaklah komplit. Nak komplit, dapatkan kitab Aqidatul Mukminin. Dalam tu ada dihuraikan secara terperinci 68 aqaidul iman itu. Tapi kitab tu tak boleh dibaca sendiri, takut salah. Maka ikutlah kuliah saya setiap hari Rabu malam Khamis, minggu 1, minggu 3. Kalau ada minggu 5, ada pula minggu 5. 1, 3, 5. Kalau hari Rabu malam Khamis tu ada minggu ke-5. Baik, insya-Allah. Kita berhenti situ dulu ya. Kitab tauhid ni jangan baca sendirian. Haram. Haram belajar tauhid tanpa guru. Belajar tauhid mesti guru yang bersanad. Itu disebutkan dalam kitab-kitab tauhid. Kita mesti ambil tahu guru tauhid itu ada sanadnya daripada guru yang bersanad. Gurunya pula bersanad sampailah kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sampailah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan belajar pakai Google. Baik, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك
وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.